Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ramai yang pernah dengar berkaitan zaman kebangkitan ataupun zaman Renaissance yang berlaku di Eropah. Di mana pada waktu tersebut, Eropah memiliki kemajuan dalam teknologi dan sains mengatasi tamadun-tamadun lain. Tetapi mungkin ramai yang kurang familiar bahawa Islam juga pernah melalui zaman kegemilangan, bahkan lebih awal daripada bangsa-bangsa Eropah. Dan zaman tersebut dikenali sebagai zaman keemasan Islam. Zaman keemasan Islam ini merujuk kepada perkembangan ilmu serta kemajuan Islam dalam pelbagai bidang, contohnya astronomi, perubatan, falsafah dan sebagainya, yang berlangsung daripada kurun ke-8 hingga kurun ke-13. Dan ilmu pada waktu tersebut berkembang dengan begitu pesat sehingga nilai ilmu tersebut hampir sama dengan nilai emas. Dalam masa yang sama, di Eropah pada ketika itu sedang mengalami zaman gelap ataupun Dark Age. Zaman ini dikatakan bermula semasa zaman pemerintahan Khalifah Abbasiyah, iaitu Khalifah Harun ar-Rashid, di mana empayar Islam pada waktu tersebut meliputi semenanjung Arab, sebahagian barat Afrika, timur China dan semenanjung Iberia. Jadi boleh bayangkan betapa besarnya empayar Islam pada ketika itu. Manakala Baghdad pula menjadi pusat intelektual ataupun pusat utama kerajaan Islam kerana lokasi Baghdad tersebut adalah sangat strategi khususnya untuk aktiviti-aktiviti perdagangan. Jadi, bagaimana zaman keemasan Islam ini dapat dicapai oleh umat Islam terdahulu dan apakah faktor yang menjadi tunjang kejayaan Islam pada ketika itu? Antara faktor yang ingin saya gariskan ialah yang pertama, berlaku asimilasi di antara bangsa Arab itu sendiri dengan bangsa-bangsa lain. Jadi asimilasi ini dalam bahasa mudahnya ialah penyerapan ataupun pertukaran sesuatu. Jadi berlaku pertukaran ilmu di antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain. Dan ini dapat dibuktikan dengan penubuhan Baitul Hikmah di Baghdad oleh Khalifah Harun ar-Rashid sendiri. Di mana pada zaman tersebut, para ilmuwan, para cendekiawan daripada seluruh dunia berkumpul bersama-sama di Baghdad untuk mengumpulkan ilmu. Dalam masa yang sama, mereka berbincang dan mereka mengkritik dan mereka bertukar-tukar pandangan. Dan hasilnya berlakulah penemuan ilmu-ilmu baharu dan terbinalah pula asas-asas ilmu yang lebih kukuh yang digunakan sehingga sekarang. Jadi tidak dinafikan lagi bahawa variasi ataupun diversity menyumbang kepada kemajuan ilmu. Yang kedua, aktiviti penterjemahan karya yang begitu pesat. Selain daripada menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan dan ahli akademik, Baitul Hikmah juga berfungsi sebagai pusat penterjemahan manuskrip-manuskrip daripada tamadun lain. Contohnya manuskrip dalam bahasa Latin, bahasa Greek, bahasa Cina dan India yang kemudiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi daripada sini, bangsa Arab berjaya mendapatkan kombinasi ilmu daripada pelbagai tamadun sebagai asas ataupun foundation untuk sesuatu bidang. Tambahan pula, pada waktu tersebut, pembuatan kertas juga berkembang dengan pesat. Dalam masa yang sama, merancakkan lagi aktiviti-aktiviti penterjemahan. Seterusnya, antara sumbangan terbesar zaman keemasan Islam adalah yang pertama dalam bidang perubatan. Antara yang saya ingin highlightkan di sini ialah ilmuwan yang saya yakin ramai yang kenal dan tidak lain tidak bukan ialah Ibnu Sina. Dan Ibnu Sina ini merupakan ilmuwan Islam Farsi yang terkenal dengan kehebatan beliau dalam bidang perubatan sejak beliau masih muda. Beliau juga telah menemukan banyak penyakit-penyakit baharu seperti TB, rubella dan penyakit jiwa. Dan dalam masa yang sama, beliau juga menemukan punca kepada penyakit tersebut. Selain itu, beliau juga berjaya mencipta ubat bius, picagari dan banyak lagi. Antara karya terbesar beliau ialah Al-Qanun fi Tibb yang menjadi asas rujukan kepada bidang perubatan hari ini. Dan sebenarnya, beliau bukan sahaja pakar dalam bidang perubatan. Malahan, beliau juga pakar dalam cabang-cabang ilmu yang lain. Contohnya matematik dan astronomi. Seterusnya, dalam bidang matematik pula, tak lain dan tak bukan ialah Al-Khawarizmi dan juga dikenali sebagai bapa algebra. Antara penemuan beliau ialah algebra dan persamaan kuadratik yang menjadi asas kepada ilmu matematik. Selain itu, kita ada Jabir bin Hayyan, pakar dalam bidang kimia, kita ada Ibnu Haytham, pakar dalam bidang astronomi dan ramai lagi. Perkembangan ilmu pada zaman keemasan Islam sebenarnya tidak tertumpu pada ilmu sains dan teknologi duniawi semata-mata, tetapi ilmu Islam juga turut berkembang dengan pesat seiring dengan ilmu duniawi. Buktinya, kepesatan ilmu-ilmu Islam seperti ilmu tafsir, ilmu tasawuf,
ilmu hadis dan juga ilmu fikih. Antara yang terkenal adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Mereka ini juga turut menyumbang kepada zaman kegemilangan Islam. Dan akhir sekali, apa yang saya dapat simpulkan di sini adalah bahawa Islam pernah menjadi umat yang terkehadapan dan maju pada suatu ketika dahulu. Dan kita sebagai umat Islam sepatutnya berbangga dengan kejayaan yang pernah dicapai oleh umat Islam. Cukup-cukuplah kita mengagungkan ilmuwan-ilmuwan barat yang hakikatnya mereka ini sebenarnya mencedok ilmu dan kajian-kajian daripada hasil titik peluh ilmuwan-ilmuwan Islam pada suatu ketika dahulu. Dan apa yang paling menarik di sini ialah pada zaman tersebut, kemajuan Islam dan teknologi dilihat seiring dengan prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam erti kata lain, dunia dan akhirat bergerak seiring kerana pada zaman tersebut, mereka hidup berdasarkan prinsip dan syariat-syariat Islam. Dan sekiranya kita meneliti latar belakang ilmuwan-ilmuwan Islam dan saintis-saintis Islam, kita akan dapati bahawa mereka ini mempunyai asas agama yang sangat kukuh. Dan ada sebahagian daripada mereka yang menghafaz Al-Quran. Dan ini sebenarnya menjadi bukti bahawa Islam bukanlah agama yang konservatif. Dan Islam sebenarnya tidak pernah menghalang kemajuan sesuatu bangsa seperti mana yang dimomokkan oleh orientalis barat zaman sekarang. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.